Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1475. Antara paparan utama. Duta Khas makan gaji buta hugut kerajaan. Amanah yang pernah dipersenda. Lautan Putih di Axiata Arena, bukti Malaysia bersama Palestin. Telur yang mengata lepang tak pandai duduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perikatan Nasional PN semalam memberi amaran kepada Kerajaan Perpaduan Madani kononnya supaya lebih peka dan tegas membela undang-undang syariah agar ia tidak dicabar oleh pihak tidak berkepentingan. Amaran itu diberikan oleh Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika membahaskan rang undang-undang RUU Berbekalan 2024 di Dewan Rakyat. Abdul Hadi berkata, jika kerajaan gagal mempertahankan kekebalan undang-undang syariah, pembangkang akan mengambil alih kedudukannya. Bagaimanapun, timbalan pengerusi PN itu tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana mereka akan bertindak. Dengan sebab itu, saya memberi amaran kepada kerajaan PS. Oleh kerana ini, menyentuh umat Islam. Menyentuh Allah Ta'ala. Menyentuh raja-raja. Menyentuh umat Islam. Kalau PS tak mahu bertindak, kami akan bertindak. Dakwa bekas Duta Khas bertaraf Menteri Makan Gaji Buta itu, negara ini sedang dilanda kemungkaran sangat dahsyat apabila ada pihak yang dianggapnya mencabar undang-undang Islam. Kata Abdul Hadi, PN berpendapat hukum Islam memiliki imuniti dan tidak boleh dicabar sama seperti institusi diraja. Apatah lagi memang disebut dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan berada di bawah kuasa Majlis Raja-Raja Melayu. Islam kepunyaan majoriti rakyat negara ini. Sekarang ini pandai-pandai cabar Islam, cabar Mahkamah Syariah. Ini satu kerja yang orang Islam tidak boleh biarkan sekali-kali, katanya. Abdul Hadi juga berkata jika perlu PN akan melawan sebarang usaha yang dianggap mencabar kedaulatan undang-undang syariah di mahkamah. Pada masa sama, Presiden PAS itu memberi jaminan bahawa PN tidak sesekali akan menafikan hak orang bukan Islam. Ini bukan bermakna kita menafikan hak orang bukan Islam sebab dalam Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Agama lain dijamin, ini dipersetujui parti yang terlibat dalam kemerdekaan, katanya lagi. Sekejap, pelik tapi benar. Abdul Hadi menggunakan modal termaktub dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan berada di bawah kuasa Majlis Raja-Raja Melayu. Jom Channel ingin bertanya, ketika menjadi sebuah kerajaan selama 33 bulan sebelum ini, kenapa semua ini tidak pula berubah apa-apa? Ketika berkuasa, kenapa pihak PN tidak mempertahankan semua ini? RUU 355 hilang entah ke mana ketika PAS bersama dalam kerajaan. Ketika menjadi pembangkang dan kini kembali menjadi pembangkang, RUU 355 tetap menjadi bahan percaturan untuk memperbodohkan para walaun yang sudah sedia bodoh, melalak bagai nak keluar anak tekak. Tapi RUU 355 hilang entah kabar berita ketika mereka di puncak kuasa. Sehingga hari ini, tiada siapa yang dapat memastikan kes apakah yang dirujuk oleh Abdul Hadi semasa mengemukakan perbahasan tersebut melalut macam orang nyanyuk. Kenapa Timbalan Pengerusi Pengkhianat Nasional itu tidak menyatakan bentuk tindakan yang bakal diambil? Atau sebenarnya beliau memang tidak tahu apa-apa tentang perlembagaan seperti mana beliau tidak tahu membezakan antara PRU dan PRN serta PRK. Beliau sudah berkali-kali menuduh PH merungkai perlembagaan dan mencabar Islam, termasuk semasa gabungan itu menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 pada 2018.
Dan terbaru, Abdul Hadi mengulangi dakwaan berkenaan semasa menghadiri muktamar tahunan PAS di Shah Alam pada hujung minggu lalu. Sekarang ini, cabar undang-undang syariah ini mencabar umat Islam, mencabar Allah. Tuhan kita mencabar tuan Nabi kita. Ini tak boleh dibiarkan, kita wajib bangkit menentang usaha-usaha menyerang syariah ini. Inilah 3R yang sebenar tidak boleh dicabar, katanya lagi. Kelakar, Tuan Guru, sedarkah Tuan Guru bahawa kemungkaran yang amat dahsyat yang disebut Tuan Guru ada di depan mata para pimpinan PN, malah mereka yang mencetuskan semua itu. Sebar fitnah, mengadu domba, membuat tomahan, merendahkan martabat Perdana Menteri, mengkafirkan sesama Muslim, elak membayar hutang sehingga syarikat Muslim jatuh muflis, menghasut rakyat membenci masyarakat bukan Islam, mengugut Islam terancam, menghina institusi diraja, semuanya ciptaan Perikatan Nasional yang dinaungi PAS, Parti Ajaran Hadi Awang. Kenapa apabila berbicara sentiasa lari tajuk dan mesti hendak diselitkan? Kononnya kerajaan hari ini melakukan kemungkaran. Sila buktikan, jangan hanya tahu meroyan setiap kali buka mulut. Pernahkah walau sekali Abdul Hadi Awang bermuhasabah diri? Amanah bukan parti picisan, bukan juga melukut di tepi gantang. Amanah adalah parti politik yang mempunyai ideologi Islam, progresif dan reformis. Ia juga merupakan salah satu daripada parti-parti yang tergabung dalam Pakatan Harapan. Malah Amanah melihat partinya sebagai parti yang progresif dan mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan rakan partinya di dalam Pakatan Harapan iaitu PH. Naib Presiden Amanah, Senator Datuk Seri Mujahid Yusof Rawal berkata, beliau tidak melihat partinya sebagai melukut di tepi gantang biarpun selepas PH bekerjasama dengan UMNO. Menurutnya, UMNO tidak pernah dianggap merebut segmen Amanah sebagai parti Melayu dan parti Islam kerana biarpun parti itu kecil, mereka mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Saya tak fikir Amanah ini melukut di tepi gantang hanya kerana ia kecil dan UMNO pula lebih besar. Saya juga tak fikir UMNO mengambil segmen Amanah. Saya tidak berfikir demikian. Saya lebih melihat kekuatan Amanah itu. Aset paling besar Amanah dalam realiti yang ada ialah sifatnya yang progresif dan sentiasa bergerak ke hadapan. Pemikiran progresif itu berjaya meletakkan Amanah dalam penjajaran politik baru hari ini. Katanya dalam siaran langsung Bicara Semasa Jom Channel beberapa hari lalu yang membincangkan tentang memposisikan Amanah dalam kesejajaran politik baru. Mujahid yang juga pengerusi Pakatan Harapan Perak berkata, beliau melihat Amanah berpotensi memposisikan diri dengan lebih berkesan dalam kerajaan perpaduan dalam tempoh beberapa tahun lagi. Katanya, 3 sifat Amanah iaitu progresif, inklusif dan peduli mampu membawa parti itu kekal berada dalam pensejajaran politik baru ini. Amanah mengamalkan sikap inklusif tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan strata. Dalam hal ini, inklusiviti itu adalah syarat untuk mensejajarkan diri. Kalau kita tak inklusif, kita akan dilihat sebagai parti yang agak secluded dalam segmen pengundinya. Terakhir adalah dari sudut kepedulian, keprihatinan dalam isu masalah rakyat dan negara. Itulah sebenarnya yang memposisikan Amanah apabila rakyat melihat ia sebuah parti yang sangat prihatin dan peduli dalam soal kebajikan rakyat, katanya lagi. Menurut bekas ahli Parlimen Parit Buntar itu, Amanah mempunyai aset paling besar iaitu dasar rahmatan lil alamin yang memandu untuk mencapai cita-cita politiknya. Saya selalu bertanya di mana kita silap kalau kita mengikut roh dari semangat Al-Quran. Where we can go wrong, Al-Quran sentiasa relevan pada setiap zaman dan ketika. Kalau roh itu kita ikut, saya yakin penjajaran baru dalam negara ini, Amanah mampu memposisikan dirinya dengan berkesan bagi masa dan kekuatan sedikit kepada kita, ujarnya. Benar. Walaupun pemimpin Amanah ini adalah kelompok yang sama dilabel sebagai Baruah DAP, Kuda Tunggangan DAP dan pelbagai gelaran yang diterima, namun itulah harga yang perlu dibayar oleh mereka demi memperkenalkan politik yang lebih harmoni dan berhemah.
Itulah keberanian pimpinan amanah yang perlu dan wajar dicontohi oleh musuh dalam seteru politiknya. Walau dihina dan dimaki demi kesejahteraan rakyat Malaysia, mereka merelakan tubuh mereka dilukai. Tidak seperti pimpinan Parti Suci, mereka lebih suka berselingkuh secara terbuka tetapi dalam masa yang sama menafikan hubungan gelap mereka. Akhirnya ditinggalkan tidak bermaruah sehingga gila talak siang dan malam. Parti progresif seperti Amanah amat diperlukan dalam politik negara. Amanah, sebuah parti politik di Malaysia yang diasaskan oleh sekumpulan bekas pimpinan PAS dinamakan G18 dan pernah dilabel sebagai pembelot demi sebuah kebenaran. Amanah kini berdiri gagah menafikan jangkaan Presiden Parti Suci kononnya hanya akan bertahan selama 6 bulan. Kini ahli parlimen mereka bergelar menteri, maka bertambah lagilah meroyan ketua walaun. Selamat maju jaya Parti Amanah Negara terus melangkah melakar kejayaan demi Malaysia yang harmoni. Usah dibiarkan penunggang agama terus membuat nista dan bermahajalela. Rakyat Malaysia kekal teguh dengan pendirian mengecam tindakan kejam Israel terhadap Palestin. Gelombang Lautan Putih, Himpunan Malaysia bersama Palestin sebagai tanda solidariti di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil itu gamak dengan laungan takbir dari awal sehingga akhir, memberi gambaran jelas bahawa negara ini sangat peduli terhadap nasib rakyat di Gaza di pelbagai peringkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semangat yang ditunjukkan dalam memperjuangkan hak Palestin mendorong beliau untuk mengelilingi negara Arab baru-baru ini. Beliau bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad Salman dalam lawatan 1 hari bagi membincangkan perkara berkaitan Gaza, selain menyatakan bahawa dunia Islam jangan kelihatan lesu dan perlu tegas menyuarakan hak Palestin. Menurutnya, negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Bahrain dan Turki turut memberi penghormatan tinggi kepada Malaysia yang lantang menyokong isu berkenaan. Tambah beliau, langkah segera perlu diambil meskipun Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah sama sekali tidak mempedulikan nasib menimpa rakyat Gaza yang kini sudah memasuki hari ke-18 konflik peperangan. Himpunan Anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM bersama Global Peace Malaysia GPM itu turut melibatkan lebih 40 badan bukan kerajaan NGO seperti Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar, Pertubuhan Ikram Malaysia iaitu Ikram, My Aqsa Defender, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Anwar turut mengakui beliau mula menerima tekanan daripada negara barat khususnya Amerika Syarikat dan Eropah kerana lantang memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Beliau sama sekali tidak akan tunduk kepada sebarang ugutan bagi memperjuangkan kebebasan buat Palestin daripada penindasan serta pembunuhan oleh rejim Zionis. Saya mula diserang beberapa negara Eropah, Amerika Syarikat termasuklah Israel. Saya tak terima ugutan itu. Ini saya nak tekankan, saya terima banyak teguran ugutan. Saya sebut kamu salah pilih orang. Saya tegaskan Malaysia negara bebas dan merdeka. Malaysia akan kekal negara berdaulat yang kekalkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin, Palestin merdeka, Allahu Akbar, laungan Anwar. Puluhan ribu hadir pada perhimpunan yang mengumpulkan pelbagai badan bukan kerajaan NGO, pemimpin politik dan pemimpin pelbagai agama. Konflik Israel dan Palestin semakin meruncing ketika beberapa negara Arab berusaha untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Perkara ini berpunca daripada sikap ego dan sombong Israel yang meraih sokongan kuat Amerika Syarikat dan United Kingdom. Justru, kebersamaan rakyat Malaysia dalam mendapatkan keadilan buat Palestin dan mengutuk tindakan Israel wajar diberikan pujian dan dicontohi negara-negara dunia lain kerana semangat perjuangan seluruh rakyat Malaysia tidak mengira latar belakang agama. Kita yakin dengan pertolongan Allah. Namun, apa yang penting, kita perlu terus memberikan semangat dan apa jua sokongan untuk kebebasan rakyat Palestin. Nokta.
Dalam kerancakan Perikatan Nasional menuduh dan membuat pelbagai tumahan terhadap kerajaan, seorang demi seorang pimpinan mereka diheret ke mahkamah atas pelbagai tuduhan, sedangkan pihak yang dihentam dan difitnah rileks sahaja. Rasuah, sakau duit rakyat dan menyamun ketika mentadbir negara melalui tebuk atap baru-baru ini rupa-rupanya terkantoi. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, tiba di lobi kompleks mahkamah siang tadi dan berdepan pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah kira-kira 6 juta ringgit. Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu yang menghadapi pertuduhan untuk kali kedua tahun ini hadir dengan memakai sut hitam dan kemeja putih sebelum memasuki lobi mahkamah jam 8.20 pagi tadi. Menurut laporan media, Wan Saiful didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Beliau berdepan lebih 15 pertuduhan dengan nilai pengubahan wang haram dianggarkan bernilai 6 juta ringgit. Ahli Parlimen terbabit dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya semalam untuk diambil keterangan sebelum didakwa hari ini. Difahamkan, seorang timbalan ketua bahagian parti politik sama juga akan dituduh atas kesalahan di bawah session sama. Pada 21 Februari lalu, Wan Saiful mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan termasuk menerima rasuah 6.9 juta ringgit berhubung projek Jana Wibawa. Berdasarkan pertuduhan, Wan Saiful didakwa meminta wang daripada Lian Tan Chuan sebagai berdorongan membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek. Ini termasuk projek Central Spine Road Sertik ke Persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai sebanyak 232 juta ringgit di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana April tahun lalu. Beliau juga didakwa menerima suapan 6.9 juta ringgit menerusi akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya iaitu WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd. Ia sebagai upah membantu syarikat terbabit mendapatkan surat setuju terima projek sama di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tungku di sini antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Sementara itu, menurut SPRM, pihaknya belum memanggil bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin berkait siasatan kes rasuah projek pencetakan buku JCAF untuk prasekolah bernilai kira-kira 80 juta ringgit. Kita belum panggil lagi, siasatan masih dijalankan. Saya serahkan kepada pegawai penyiasat untuk jalankan siasatan, kata Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki selepas merasmikan sidang kemuncak anti rasuah anti korupsi antarabangsa 2023 semalam. Pada 23 September lalu, media melaporkan SPRM menahan dua individu, masing-masing lelaki berusia 20-an yang juga bekas setiausaha politik kepada bekas menteri itu dan pemilik syarikat berusia lewat 50-an bagi membantu siasatan. Penahanan mereka bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009 berkait kesalahan meminta dan menerima suapan melalui sebuah projek syarikat sebagai balasan meluluskan projek pencetakan buku secara rundingan terus. Sehari kemudian, Razif menafikan terbabit dalam dakwaan itu dan isterinya juga tidak mempunyai sebarang kaitan dengan syarikat yang dituduh. Sebaliknya, penahanan bekas setiausaha politiknya didakwa hanya berdasarkan mesej WhatsApp yang tular di media sosial. Berikutan itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Perikatan Nasional Putrajaya menegaskan tidak teragak-agak mengambil tindakan undang-undang sewajarnya ke atas sesiapa sahaja yang mengulangi atau menerbitkan semula tuduhan sedemikian. Mungkin inilah maksud sebenar yang dikatakan sebagai kemungkaran yang amat dahsyat oleh Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam. Pelik sungguh dalam dijunjung dan dikelik slogan bersih dan stabil. Dalam hadi menghina PMX sebagai bekas banduan, rupa-rupanya anak buah sendiri yang sedang mencalit tahi keserban beliau. Tepuk air di dulang kini terpecik ke muka sendiri, ibarat telur yang mengata lepang tak pandai duduk. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.